Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada video kali ini, di mana pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda cara untuk kita link data kita dari satu sheet ke sheet yang lain, ataupun dari satu workbook ni ke workbook yang lain. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like video ini untuk saya kongsikan banyak lagi video menarik pada masa akan datang. Okey, sebenarnya untuk link data kita dari satu sheet ke sheet dan lain sebenarnya tak susah pun. Contohnya kalau macam data kita ni, kita dah buat ikut bulan. Setiap bulan Januari ni jumlah keseluruhan dia, kita nak dia automatic update dekat sini untuk nilai jualan terkumpul. Sama juga macam Februari dan Mac. Tapi saya buat untuk Januari sampai Mac dululah, sebab kalau sampai Disember banyak pula saya nak tunjukkan. Saya nak tunjuk konsep saja kepada anda, nanti insyaAllah anda akan faham dengan mudah. Okey, sekarang kita nak update nilai jualan terkumpul pada bulan Januari, iaitu untuk tahun 2022 ni. Untuk bulan Januari ni, ini adalah transaksi atau jualan kita lah pada bulan Januari, di mana jumlah keseluruhan ni kita nak update ke dalam ni secara automatik. Okey, ada dua cara. Yang pertama, saya nak tunjukkan kepada anda cara yang paling mudah untuk kita update, iaitu kita pergi ke sel ini, kita masukkan formula sama dengan, kita tekan saja sama dengan. Lepas tu kita pergi ke bulan Januari ini punya sheet. Kita pilih yang mana tadi kita nak, iaitu jumlah keseluruhan. Kita tekan saja ni. Nampak ada titik-titik ni kan? Maksudnya ni kita dah masukkan dah. Dan kita tengok dekat atas untuk formula ni. Inilah formula dia. Lepas tu kita tekan enter. Kalau kita tengok dah masuk dah. Kita punya nilai jualan dekat sini RM49,076. Dekat sini nampak formula dia Januari tanda seru E23. Tapi kenapa saya kata terus tekan enter? Okey, kita delete semula. Kita tekan semula sama dengan, kita pergi ke Januari tadi, kita tekan ni. Kita tak perlu balik ke data keseluruhan punya sheet kat bawah ni. Kita tak perlu balik, sebab kalau kita balik nanti dah jadi lain. Dah jadi data keseluruhan. Sebab kita nak tadi sheet yang Januari tu. Biarkan saja benda ni dah titik-titik. Lepas tu formula kat atas pun dah ada. Kita tekan enter. Macam tu. Sama juga untuk Februari. Februari kita masukkan juga sama dengan, pergi ke Februari, kita ambil jumlah keseluruhan, dah titik-titik ni sel kita, atas pun formula dah nampak dah. Kita tekan enter. Macam tu. Okey, senang saja kan nak faham? Okey, sekarang kita masuk untuk cara kedua, iaitu kita sendiri masukkan formula tersebut. Apa perlu kita buat? Kita pergi ke sel ini. Lepas tu kita tekan sama dengan. Lepas tu kita masukkan nama sheet ni. Sheet ni nama dia March kan. Bulan March kita tulis Mar. Okay. Lepas tu kita tekan tanda seru Shift nombor 1, ada tanda seru kat keyboard kita kan. Lepas tu kita kena ingat, tadi sebenarnya sel kita tu sel berapa? Sel kita yang tadi tu E23 yang saya ingat. Lepas tu kita tekan enter. Betul tak? Kita masuk ke sini. Betul, RM23,567.50, di mana ini adalah sel E23. Jadi kita masukkan saja formula secara manual. Itu cara kedua lah yang susah, sebab kita nak kena ingat sel tu sel nombor berapa. Macam tu. Sama juga kalau kita buat formula lain. Contoh, saya nak tunjuk satu contoh sini. Kita nak buat satu drop down button, di mana kita nak tunjuklah pemborongan produk. Drop down button simple saja ni, sebagai konsep untuk tunjuk contoh. Kita pergi ke data validation, macam sebelum ni saya ada tunjuk. Kita pergi allow, pergi list kan. Lepas tu kita tanya source ni. Source ni kita tekan saja ni. Kita pergi saja mana-mana sheet kita tadi tu. Kita tekanlah pemborong dan produk. Contoh kita nak nama pemborong ni buat drop down list. Lepas tu nampak dekat sini, dia dah keluarkan dah satu formula untuk kita. Sebab kita dah link ke sheet lain kan. Lepas tu kita tekan OK. Nampak ni ada drop down button. Kan senang kan.
Kita tinggal masukkan formula saja. Kita tengok semula formula kita. Dia dah automatic pergi ke sheet lain, pemborong dan produk ni, bila kita masukkan tadi. Okey, sekarang ni cuba kita tengok sama ada berubah atau tidak data bulan Januari ni bila kita ubah. Contohnya untuk T-Enterprise ni, kita buat nilai jual ada kita nak buat kuantiti terjual dia 134. Lepas tu kita tekan enter kan 47,788 kan total kan. Kita tengok data keseluruhan. Berubah. Sebab apa? Sebab dia dah link dah daripada worksheet ni ke worksheet ni. Macam tu. Okey, sekarang saya nak tunjuk kepada anda contoh untuk kita link data kita dari workbook ni, satu workbook ni, book 1 ni, ke workbook yang lain, iaitu workbook kedua, di mana kita nak letak jumlah jualan terkumpul tahun 2022 ni automatik ada kat workbook lain. Pun tak susah juga. Dua cara juga. First, kita nak guna cara yang kita klik saja tadi, untuk rujukan pergi ke workbook lain, ke workbook lain. Yang kedua, kita nak guna formula, kita masukkan secara manual. Okey, tapi sebelum tu kita nak buat satu formula kat sini. Kita nak bagi tahu jumlah keseluruhan untuk tahun 2022 ni. Walaupun yang lain masih kosong, kita masukkan sajalah sum. Kita pilih sum. So, kita pilih ni. So, kita tekan enter. Okay, sekarang sum kita 113,954.90. Kita nak pindahkan jumlah keseluruhan 2022 ni ke satu workbook yang lain. Okey, apa perlu kita buat? Cara pertama, kita pergi ke sini, tahun 2022 yang kita nak tadi tu, kita tekan saja sama dengan. Ada sama dengan kan? Ada kat sini tak ada sheet kan? Sebab kita tak guna, kita tak nak link dari sheet ke sheet, kita nak workbook ke workbook. Okey, dah sama dengan. Kita pergi ke workbook kita yang pertama tadi. Kita pergi ke sini, jumlah keseluruhan tadi. Nampak tak dekat atas ni formula yang dia berikan? So, ada tanda absolute dekat sini. Kalau pernah tengok video sebelum ni, saya nak kata absolute ni ialah tanda ikut punca formula tu sebiji-sebiji. Dia tak akan berubah kalau kita pergi copy ke tempat lain. Okey. Lepas tu kita tekan enter. Nampak? Kita tekan enter, tiba-tiba dia automatic masuk ke workbook yang baru tu, yang kita link tu. Macam tu. Mungkin nampak macam rumit sikit kan? Tapi anda boleh fahamkan lah. Cuba anda fahamkan, anda play video ni semula dan tengok banyak kali. Kalau tak faham, InsyaAllah nanti anda akan faham. Okay, macam tu. Okay, nak bagi anda nampak, saya akan restore untuk kita nampak sendiri formula tu berubah. Okay, sekarang ni jumlah keseluruhan ni dah sama kan dengan jumlah keseluruhan kat sini kan? Okay, saya nak tunjuk semula macam mana benda tu terjadi dekat sini bila dia tally dengan data kita kat sini. Okay, kita delete semula. Okay, sekarang kat tahun 2022 ni, untuk jualan tahun 2022, kita pergi ke sini. Lepas tu kita tekan sama dengan. Lepas tu kita tekan saja data kita yang dekat sini. Nampak? Dah ada dah formula dia masukkan. Lepas tu kita tekan enter. Dah keluar dah. Okey, sekarang ni nak nampak segala-galanya berubah. Kita masukkan untuk Januari ni. Kita nak ubah Januari, nanti dia akan berubah jumlah keseluruhan dan dia akan berubah dekat workbook yang baru ni. Okey, kita pergi ke Januari. Contohnya kita nak masukkan Okay, contohnya kita nak masukkan perubahan untuk satu jenis kek ni lah, 120. Bila 120 kita tekan enter, 47163 kan. Nampak tadi berubah tak kat sini? Nampak kan? Perasan? Dekat sini dah berubah 47163, 113, sini pun berubah. Saya tunjuk lagi sekali. Contoh kek durian saya nak buat 130. Okey, saya belum tekan enter lagi. Tengok dulu, tengok dekat workbook yang kedua ni, berubah tak? Nampak dia berubah dekat sini. Bawah ni pun berubah.
data keseluruhan ni pun berubah untuk bulan Januari. Macam tu. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kepada anda cara kedua, iaitu cara ni agak rumit untuk anda ikut sebab kita kena letak formula kita secara manual. Tapi saya tak cadangkan untuk anda buat cara ni, cuma saya nak tunjuklah kepada anda contohnya. Kita masuk data kita secara manual. Okey, kita tekan dekat sini, iaitu kita nak tahun 2022 punya jumlah ni dekat sini. Pastikan dekat atas ni dua-dua tak ada formula. Okey. Lepas tu kita masukkan formula kita manual tadi. Tekan sama dengan masuk formula, letak satu apostrofi. Lepas tu kita letak satu kurungan petak. Lepas tu kita tulis book 1 tanpa jarak sebab kita punya data asal dia tadi tak ada jarak. Yang mana kita nak link tu. Nampak book 1 ni, cursor saya ni. Okay. Lepas tu kita tulis data keseluruhan. Saya tulis semua huruf besar sebab sheet untuk data keseluruhan ni ditulis huruf besar. Okey, lepas tu kita letak satu apostrofi kat ujung. Lepas tu kita letak tanda seru. Lepas tu kita letaklah B18. Kenapa B18? Sebab sheet kita yang kita nak link tu B dekat sel B18 atau dekat kotak B18 koordinat dia. Lepas tu jangan lupa untuk letakkan tanda absolute tadi, kita tekan F4. Sebab kita nak copy formula dia sekali. So kita tekan enter. Nampak sama tak dengan formula yang kita buat tadi masa kita link data kita secara automatik tu. Kita tinggal klik-klik tadi yang cara pertama. Ini cara kedua, kita dah masukkan formula kita sendiri. Tapi kita jangan lupa untuk kita masukkan secara lengkap. Book 1 untuk workbook kita, data keseluruhan untuk tajuk sheet tersebut, dan B18 untuk dari mana data tersebut, iaitu daripada sel B18. Okey, sama juga kalau bukan nombor sekalipun, kita boleh juga link daripada data ni ke data ni. Contoh kita nak tulis catatan juga kan. Okey, contoh kita nak tulis rujukan. Contoh sajalah, konsep saya nak tunjuk, bukannya data yang betul. Lepas tu kita nak dekat sini pun rujukan sama dengan inilah rujukan. Sama tak? Ni ada tulis rujukan. Kita nak tulis dekat sini kek, berubah tak? Kek. Kita nak tulis muffin pun berubah, muffin dekat sebelah ni. Macam tu. Nampak dia sync antara workbook ke workbook yang lain. Okey, jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan banyak lagi tutorial-tutorial lain. Dan jangan lupa untuk like video saya dan subscribe channel saya untuk saya kongsikan banyak lagi tutorial-tutorial akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.